Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah dalam surah Jumu'ah dalam juzuk yang ke-28 yang kita ambil dari belakang, ikut juzuk yang kita habiskan insya-Allah, dan kita hari itu ambil ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Itu pembincangkan berkenaan dengan Allah Ta'ala nyatakan ayat kelima, masalul ladzina humilut Taurah, misal orang yang dipertanggungkan mereka Taurat, kemudian thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tak tanggung Taurat berkenaan, diberikan tanggungjawab tapi tak nak buat. Kamasalil himar, seperti mereka ni seperti keldai, yahmilu asfara, yang mikul kitab-kitab yang tebal. Dan itu adalah seburuk-buruk pemisalan yang Allah Ta'ala beri untuk kaum yang zalim. Lalu Allah Ta'ala nyatakan, suruh kita cakap, dan ini cabaran Nabi SAW kepada golongan Yahudi. Itu Allah Ta'ala nyatakan, qul ya ayyuhalladzina hadu, katakan Muhammad kepada orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya, jika kamu menyangka atau kamu mendakwa bahawa kamu ni adalah orang-orang lindungan, orang-orang pilihan lillah, bagi Allah Ta'ala, min dunin nas, bukan untuk manusia lain, fatamannau mauta, impikanlah kematian, in kuntum shadiqin, kamu semua adalah orang yang benar, wala tamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim, dan Allah kata kat sini, mereka tak akan mengimpikan berkenaan dengan sebab apa mereka kerjakan, pasal mereka tahu mereka salah, tapi mereka cuba juga untuk zahirkan perkara tersebut. Macam kita nyatakan itu, mereka sama sendiri pun mereka kata, dalam surah Al-Baqarah tak nyatakan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd, mereka bila berjumpa orang beriman, mereka kata kami beriman, dan mereka bersendirian satu sama lain, Yahudi sama Yahudi, qalu, mereka berkata, atuhaddithunahum, ada kamu cerita pada orang-orang Islam, bima fatahallahu alaikum, yang apa yang telah buka untuk kamu dari segi ilmu, liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, mereka hujah kamu dengannya di sisi Tuhan kamu di hari akhirat nanti. Dan dia kata, afala ta'qil, kamu tak fikir ke? Mereka cakap sama sendiri, dia anggap benda tu sebagai usaha. Dan maksudnya dia tahu Allah Ta'ala akan murka, tapi syarat dia jangan sampai orang Islam tahu. Ini pandai mereka reka sendiri. Allah Ta'ala jawab lepas tu, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, adakah tidak mereka mengetahui bahawa Allah Ta'ala ini mengetahui apa yang mereka sembunyikan, mereka apa isytiharkan. So, jadi ayat tersebut berterusan dan mencabar mereka, dan Allah Ta'ala nyatakan bahawa kematian yang mereka lari ataupun tak nak sangat tadi, ya, kalau mereka betul kasih Allah Ta'ala, impikanlah kematian. Kenapa nak hidup lagi, kan? Pasal di antara mereka dan nikmat Allah Ta'ala yang kekal abadi adalah kematian semata-mata. So, tapi macam kita kata itu, mengimpikan kematian bukanlah menjadi ajaran Islam. Yang bahkan Nabi kata, kalau janganlah seorang kamu ni mengimpikan kematian. Dan kalau tidak kena impi kematian juga, maka katakanlah, ya Allah, sekiranya kehidupan kematian itu baik untukku, untuk agamaku dan juga akhiratku, maka matikanlah aku. Jadi kalau anda kata kebaikan hidup tu baik untuk aku, kehidupanku, duniaku dan akhiratku, maka hidupkanlah aku. Dengan kata-kata yang berlapik, bukan dengan kita kata, ya Allah, matikanlah aku semata-mata. Tidak, tak boleh. Dan macam minggu lepas seorang sahabat kita, dia kata, ada orang kata boleh impi kematian kerana kata-kata Maryam. Saya kata Musa pun tumbuh orang kerana asabiah, itu boleh tiru juga. Dia bukan jadi ajaran. Itu benda yang berlaku tadi. Allah Ta'ala rekodkan apa yang kata-kata ketika waktu dia terlampau sedih sangat, takut sangat, bimbang sangat, dia terlafaz kata-kata tersebut. Bukan untuk menjadi panduan kita, bukan ajaran untuk kita laksanakan. Faham Dia ada dalam Quran, ada kisah-kisah apa yang benda yang dikatakan oleh orang tertentu, bukan menjadi ikutan bagi kita. Allah Ta'ala tunjuk pada kita benda betul atau salah. Itu je. Ada untuk cerita pada kita keadaan yang berlaku, bukannya untuk jadikan pada kita tauladan ikutan. Macam doa orang dan neraka. Tak payah minta, tak payah buatlah. Kata ya, kita minta benda berkenaan. Sebab itu bukanlah benda yang akan dimakbulkan Allah Ta'ala pun. Baik, sambung hari ni ayat 9 dan 10. Ayat ke 9 dan 10 surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Berkata Ibn Katsir rahimahullah, innama sumiyatil jum'atu jum'ata. Sumiyatil jum'atul jum'atu jum'ata. Dinamakan Jumaat itu Jumaat. Kenapa Jumaat dipanggil Jumaat? Okey. Li'annaha mushtaqqatun minal jam'i. Kerana ia derive, diambil keluar kalimah Jum'ah ini daripada jam'. Maksudnya himpun, gabung. Fa inna ahlul Islam, kerana sesungguhnya ahli Islam yajtami'una fihi, berhimpun di dalam hari berkenaan dalamnya, fi kulli usbu'in, pada setiap seminggu, marratan, sekali, bil ma'abidil kibar, di rumah-rumah ibadat yang besar. Wa fihi, dan pada hari Jumaat ini, kamula jami'ul khalaiq, disempurnakan semua ciptaan. Nanti kita akan masuk hadis Nabi yang Nabi nyatakan pada hari Jumaat telah disempurnakan ciptaan. Maksud dia dikatakan jamaah, jami', himpun, gabung. Jadi kerana tajuk asalnya kerana umat Islam berhimpun pada hari berkenaan. Tapi sebenarnya kalimah Jumaat ini, macam yang lagi Ibn Katsir sebut, dia kalimah sebelum daripada zaman difardukan Jumaat pun. Even selepas sebelum umat Islam mengambil hari Jumaat sebagai hari perhimpunan mereka, ataupun hari Jumaat sebagai hari hari kebesaran Islam, ia memang telah pun dinamakan Jumaat oleh orang-orang Arab. Saya tak tahu dalam Yahudi bahasa apa perkataan dia. Pasal dia ada Sabas kan. Sabas tu Sabtu. Okey, kita tahulah. Cuma saya tak tahu. Saya terlupa nak buka, sebab tu saya cari dulu. Okey, jadi kalimah Jumaat ni yang para ulama kata kenapa. Macam seringlah para ulama sering ada separuh tu dia gunakan derive bahasa. Masalah solat. Kenapa solat itu solat? Macam puasa, kenapa puasa itu puasa? Kenapa saum itu saum? Kenapa dipanggil puasa itu puasa? Kenapa zakat itu zakat? So dia orang cuba nak berikan pengertian logik penggunaan kalimah tersebut. Tapi sebenarnya lagi diterangkan oleh Ibn Katsir sendiri bahawa kalimah ini kalimah yang memang asal sebelum daripada Islam lagi. Zaman Arab lama pun mereka dah pakai perkataan Jumaat. Sebelum Nabi lahir pun Jumaat itu dah digunakan. Lafaz Jumaat tu, even lafaz Sabtu itu dan seterusnya digunakan. Okey. Dari kata apa? Dikata wa fi kam fa innahu, sesungguhnya ia al-yaumus sadisu, ia adalah hari yang ke-6 minas sittatil lati khalaqallahu fiha as-samawati wal ard, daripada 6 hari yang diciptakan oleh Allah Taala padanya, pada 6 hari berkenaan langit dan bumi. Di hari yang ke-6 padanya, dia adalah hari yang ke-6. Ia berdasar pada nama yang disebutkan. Cuma ialah di sini ada sikit masuk pada Israiliyat. sebab Nabi dalam Quran sebut berkenaan dengan tajuk 6 hari. Kita tak sebut 6 hari macam mana. Cuma dalam hadis Nabi sebutlah Jumaat itu adalah hari yang paling mulia kerana wa fihi khuliqa Adam, dalam hari berkenaan ciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan dalam hari berkenaan dimasukkan dalam syurga. Tapi tempoh syurga Adam tadi kan, kalau setakat untuk 24 jam hari Jumaat yang di zaman Adam punya masa tu di syurga tu, kalau Jumaat tu sama dengan 24 jam, masa habis dah. Dengan malaikat sujud, iblis lawan-lawan, kemudian dia duduk dengan bini dia, kan the time length tak sama sebenarnya. Pasal hari sehari di alam akhirat atau sehari di syurga tu tidak sama dengan sehari di alam biasa, alam di dunia ni. Pasal dunia ni dia berlainan alam dia, dan kita kata macam kita terang itu, alam dunia ini mempunyai fasa, mana tempoh waktu. Contoh macam kita lihat kita ni kan membesar daripada benih, kemudian jadi embrio, jadi fetus, jadi sekian, jadi baby, kanak-kanak, bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa. Kan dia ada stages, dia kan macam tu je. Tapi alam akhirat ataupun syurga itu sendiri adalah bukan makhluk macam tu. Syurga adalah tempat di mana kalau kita nak makan buah, dia pandang je turun. Kan kita baca dalam surah yang sebelum ni, Al-Insan, mana datang dia akan kutufu hadaniyah, mana dia punya buah kita nak petik tu, kita pandang, kita nak je, daripada tak masak terus masak. Dia kata tunggu besok, ni kadang balut nanti takut lebah datang, takut lalat buah cucuk, tak ada. Dia macam tu je. Jadi dengan sebab itu macam kita perbandingan hari, Nabi sebut hari tadi, memang kita kata memang hari macam bulan sendiri pun. Dalam surah Al-Isra, Allah Taala nyatakan inna indatash syuhur indallah, bilangan bulan sisi Allah Taala 12 syahra, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakan langit dan bumi. Minha arbaatun hurum, daripada 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Tapi tempoh mana? Tempoh yang mana bumi itu
Bukan alam kejadian syurga dan neraka. Kerana kita kena bezakan alam dunia kita ini dengan alam syurga tak sama. Kalau di sana nanti macam dalam hadis Nabi SAW disebut dalam Bukhari dan Muslim, kisah seorang lelaki yang nak tanam pokok. Saya pernah ceritakan kisah ni. Tahu nak Saya cerita kat siapa? Saya lupa cerita kat siapa. Okey, dalam hadis Bukhari dan Muslim, ni hadis dia, jap kita tunjukkan hadis tu supaya faham sikit bahawa tentang tajuk tajuk bumi ini tak sama dengan alam yang mana alam akhirat nanti. Pasal kita kaitkan hari sekarang ni. Sebut 6 hari, kita jangan bayangkan 6 hari. Memang Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam sekelip mata dia kun fayakun semua boleh jadi. Tapi tempoh yang mana manusia ini jadi atau akhirat itu dunia ni berjalan, dan bahkan Allah Ta'ala letakkan bandingan hari yang dia ciptakan lagi ni, yaumin ka'alfi sanatin, sehari seperti 1000 tahun, mimma ta'uddun, daripada apa yang kamu bilang. Ini dalam surah Sajadah disebutkan. Okey. Dia disebut dalam hadis ni tentang seorang lelaki. Okay. Dia kisah ni badui duduk sebelah Nabi SAW. Okey. Dalam hadis Bukhari, hadis nombor 2348. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi SAW kana yauman, dahulunya satu hari, yuhaddithu, bercerita. Wa indahu, dan si Nabi SAW ketika itu, rajulun, seorang lelaki, min ahlil badiyah, daripada penghuni pendalaman, orang pendalaman. Orang daripada kampung dari jauh datang. Nabi tengah bercerita, duduk sebelah Nabi. Lalu dia kata Nabi bila begitu Nabi cerita tentang cerita itu, lelaki badui itu duduk sebelah Nabi. Nabi sebut anna rajulan, bahawa seorang lelaki, min ahlil jannati, daripada ahli syurga, ista'dzana rabbahu fi zar'i, minta izin Tuhannya dalam menanam. Dia nak minta tanam. Maksud dia dah macam-macam benda dapat, tiba ya Allah aku nak tanam pokok. Dia cerita lawak ni, cerita betul ini Nabi ceritakan. Lalu dia kata faqala lahu, lalu dia Allah Ta'ala berkata lahu kepadanya, alasta fi ma syi'ta, bukankah engkau berada pada benda yang kau inginkan? Mana senang lenang, dulu letih-letih penat, tuang baja sekian baru dapat buah, balut pula kan, kalau tiba-tiba keluar kan makan tiap hari kan mudah. Itu yang kamu nak. Alasta fi ma syi'ta, bukankah kau berada pada benda yang kau sendiri nak? Kan dunia kita nak kan kerja berat, kerja ringan. Siapa nak kerja berat? Angkat tangan. Mana ada? Kan? Semua orang nak kalau ringan kan. Buka peti ada duit. Buka peti ada duit kan. Cucuk bank tak buat kerja ada duit. Siapa yang tak nak? Jadi Nabi kata, Allah Ta'ala kata, bila lelaki kata ya Allah aku nak menanam, Allah Ta'ala kata alasta fi ma syi'ta, bukankah kau berada pada benda yang kau nak, keinginan kau dah dapat dah, what your desire dah dapat dah. Lalu dia kata apa? Qala bala. This guy kata ya, bahkan ya, memang dapat dah apa yang kau janjikan, aku dapat dah. Walakin ni, akan tapi aku uhibbu an azra'a, aku suka untuk menanam pokok. Cakap ni dia hobi. Kalau orang tanam pokok dia hobi. Tu ada orang kata saya, kalau macam ni ustaz main golf macam mana? Orang tak main golf dalam syurga. Saya kata, Allah kata lahum fiha ma yasha'un. Untuk mereka apa dalam syurga nanti, apa saja mereka keinginkan. Anything you desire. Ya, tapi mungkinlah ketika itu Allah Ta'ala hilangkan desire kita yang kecil-kecilan tadi. Tapi ni Allah Ta'ala biarkan dia dapat permintaan tadi. Dia minta nak tanam pokok. Dia kata, ya, dia kata, bala, bahkan ya, walakin ni uhibbu an azra'a, tapi aku suka untuk menanam. Qala, baginda bersabda, fa badara, maka Allah Ta'ala izinkan, lalu dia menanam benih. Badara, kalau kita bertanam batang tu zara'a. Kalau kita cucuk biji benih, bazara. So dia pun fa badara, lalu dia pun tanam biji benih. Fabadara turf, malu dengan cepatnya turf, cabang, dahan pokok, nabatuhu, tumbuh pokok dia, wastiwauhu, dan besar pokok tadi, wahtisaduhu, dan tempo untuk tuai dah. Mana pokok tu daripada cucuk, besar, tinggi, berbunga, berputik, berbuah, fakana mislal amsal jibal. Lalu pokok tu jadi macam sebesar apa? Gunung. Within apa? Sekelip mata besar gunung dah. Instant. Dia tak ada zaman kita macam sekarang tenang, ambil sungai syurga, tuang lagi air, tak payah. Itu badan sana. Macam orang masuk neraka lah. Kan digantikan kulit dia on the spot. Bukan nanti jumpa lepas-lepas dah luka kena bakar, malaikat macam ni letak fusidin ke, letak apa? Tak ada. Tak ada letak bandage. On the spot dia akan tumbuh balik kulit. On the spot. Itu beza dia badan di sana dengan badan di sini.
So sebab kenapa macam tu, kita ada perbincangan macam Adam AS jadi, tempoh alam syurga, alam dunia tak sama. Tapi hari-hari berkenaan masih ada. The day, kan, day yang ada di syurga tadi sampai pada dunia nanti, dunia bila Adam turun, dia ajarkan anak dia day yang sama. Nama day yang sama, nama hari yang sama, waktu yang sama. Dia ajarkan benda yang sama oleh Adam AS. Maka dengan tu turun-temurun anak cucu dia pegang lagi nama hari dengan benda berkenaan dengan hari-hari tersebut. Faham Okey. Jadi kalau pasal ikutkan di sini memang diminta. Jadi tapi lepas tu fa yaqulullahu dunaka ya ibna Adam. Maka Allah Taala kata dia pada orang yang tanam pokok tadi, tinggalkanlah engkau wahai anak Adam perkara ni, tinggalkan. Fa innahu la yushbi'uka syai'. Kerana sesungguhnya ia, perbuatan kau tanam pokok ni besar, tak mengenyangkan perut kau pun. Kan makanan kau lain banyak lagi, Allah Taala beri dah. Tak payahlah benda ni. Okey. Lalu faqala al-a'rabi, lalu berkata orang Arab Badui. Kan ketika tu sahabat Nabi Madinah, orang Ansar, Muhajirin ada. Orang Arab Badui tadi bercakap, dia menyampuk. Wallahi, demi Allah dia kata, la tajiduhu, takkan kamu semua dapati lelaki ni, dia kata ya Rasulullah, kau takkan dapati lelaki yang nak tanam pokok ni illa Quraisyan atau Ansariyan, melainkan lelaki ni mesti orang Quraisy atau orang Ansar. Fa innahum ashabu zar'in, kerana orang ni orang tanam pokok. Wa amma nahnu, kami orang-orang Badui ni, falasna bi ashabiz zar', kami bukan orang tanam pokok, dia kata. Kami bukan tuan-tuan tanaman. So jadi mesti yang tanam pokok ni mestilah orang-orang Ansar atau orang-orang Quraisy. Sedorang ada pokok, dia kata orang Badui berkenaan. Fadhahikan Nabi SAW, maka ketawalah Nabi SAW di atas. Dia menyampuk, tapi menyampuk dia tadi menyampuk yang kita kata yalah, dia lurus bendul kan. Dia tak ada double meaning. Kan dia kata nampak betul sangat dah. Pasal kami bukan orang tanam pokok, dia kata. Dia tak tahu orang Jawa ke, orang Bugis ke, Allah Alam, dia tak tahu. Tapi pentingnya akan berlaku. Ini nak kena faham pasal Jumaat ini nama. Memang Nabi sebut dalamnya dijadikan Adam, pada berkenaan dijadikan Adam. Dan dalam masa sama kita tahu bahawa hari dalam surah As-Sajdah kan Allah kata alfasanatin, mana jumlah hari berkenaan 1000 tahun. Mimma ta'udun, berbanding apa yang kamu bilang. Kita bilang 1000 tahun bahawa sehari hari kejadian alam ini. Dia bukan hari yang sama jumlah dia. Tapi berakhir dengan hari Jumaat, ya. Berakhir dengan jumlah hari Jumaat, ya. Bahkan setengah para ulama menyatakan bahawa nama-nama hari yang kita ambil sekarang ni adalah diajarkan oleh Adam AS turun-temurun daripada zaman dia diturun sampailah kepada berikutnya. Dan kita kena ingat juga dia bukannya mesti bahasa Arab. Faham tak? Dia bukan mestinya bahasa Arab. Pasal Adam AS sendiri bukan orang Arab, dia bapa semua. Orang Jawa pun bapa dia Adam. Kan bukannya ini Arab, dia Adam. Ini apa? Yang bukan Jawa tadi, yang bukan Arab tadi bukan Adam. Bukan Adam juga. Masih lagi Adam. Dan sebab itu jumlah hari dalam alam akhirat ataupun alam dunia adalah tak sama. Tapi dalam hadis Nabi SAW mendatang disebut bahawa di hari akhirat nanti masih ada perikaran hari. Bahkan ada seminggu sekali bagi setiap ahli syurga ni akan berjumpa dan juga akan menerima apa rahmat Allah Taala. Sampai setiap kali mereka berkumpul berhimpun pada hari berkenaan, dan mereka balik ke rumah ke rumah masing-masing. Semua keluarga mereka akan berkata, engkau datang lebih cantik daripada engkau tinggalkan kami. Dia just pergi for one day. Mana tiap hari makin cantik. Dia dunia ni makin tengok makin kedut. Kan? Dia tak ada. Dia sana makin tengok makin elok. Makin elok makin cantik. More handsome. Tak ada makin buruk. Dia kata apa, macam mana azab itu meningkat, macam tu juga dengan apa? Nikmat itu menaik. Dia akan sekali-kali menjadi makin rendah. Dia macam apa? Dalam yang disebut itu kan, supaya tengok sikit. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil, ni ayat yang kelima. Alfasanatin mimma ta'udun. Mana dia letakkan hari berkenaan pada tempoh dia atau hari dia adalah seperti sehari di sana, seperti 1000 tahun pada hari yang kamu bilang. Tapi bukan kata 1000 juga jumlah dia. Pakai kita kata jumlah kejadian Adam alam ini 6 hari yang disebut tadi, kita tahu berapa harikah sebenarnya dimaksudkan. Pasal macam Ibn Abbas radhiyallahu anhu bila ditanya kan berkenaan hari-hari tersebut, dia kata 6 hari seperti Allah Ta'ala sebut. Macam Allah Ta'ala sebut lah, macam Allah Ta'ala kendaki. 1000 tahun ke macam Allah Ta'ala sebut. Tak boleh kita nak bayangkan. Kita tahu jumlah, kita tahu kalimah, tapi kita tahu macam mana hakikat. Nak takwil tak ada. Takwilan tak payah. Macam kita lah, macam kita sering ajar kan, kita malaikat ada sayap.
Faham kan? Malaikat ada sayap. Dan memang Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir ayat pertama. Allah Ta'ala nyatakan alhamdulillah, sepuji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, menciptakan langit dan juga bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Utusan untuk wahyu, rezeki, tiup roh, cabut nyawa, ya, soal kubur, salin amal. Kan uli ajnihatin, yang malaikat-malaikat tadi ada uli yang memiliki ajnihah, sayap-sayap. Masna. Faham? Kita dengar dua sayap, kita nampak kepala kita. Okey, pejam mata nampak. Wasulas, tiga. Okey. Nampak? Waruba, empat sayap. Nampak ke? Orang kata yazidu fil khalqi ma yasha', dia tambah penciptaan dia apa dia nak. Bila Nabi cerita tentang Jibril alaihi salam, Nabi kata aku lihat Jibril di atas rupanya asal. Lahu situmi ajanah, dia ada 600 sayap. Bayang. Tadi nampaklah sayap burung, nampak sayap kan. Dia sebut 600 sayap satu badan. Siapa boleh bayangkan? Pejam mata, buka mata. Pejam mata, buka mata. Tak nampak. Dan Nabi terangkan pula satu sayap Jibril tu buka, gelap dari timur ke barat. Pejam. Sayap kita faham, 600 kita faham. 600 sayap per satu badan kita hilang, kita blur. So akal kita limited. Dia tak boleh bayang luar daripada batasan. Tapi kalimah kita faham. So when disebut hari kita faham. Hari kita faham, malam kita faham. Tapi jumlah berapa lama kat tempoh berkenaan kita tak tahu. Dan bila disebut bahawa dalam tempoh kejadian Adam tu atau kejadian alam ini ada 6 tempoh, 6 hari, kita faham 6 hari tadi. Tapi jumlah hari berkenaan Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Tempoh lamanya hari berkenaan Allah Ta'ala saja mengetahui, bukan kita. Okey, jadi padanya dimasukkan dalam syurga. Wa fihi udkhilal jannata. Dimasukkan dia dalam syurga. Wa fihi, dan padanya pada hari Jumaat ini ukhrija minha, dikeluarkan Adam daripada syurga. Wa fihi, dan pada hari Jumaat ini taqumus saah, akan berlaku kiamat. Kalau kita cari hari lain, kiamat dah akan berlakunya hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Wa fihi, daripada hari berkenaan, ini yang disebut oleh Ibnu Katsir ni ringkasan kepada apa kita baca kejap lagi. Wa fihi, dan padanya sa'atun, satu waktu, la yuwafiquha abdun mu'minun, yang tidak menepati waktu berkenaan seorang hamba yang beriman. Yas'alullah, dia minta kepada Allah Ta'ala fiha, padanya khairan, kebaikan, illa a'tahu Allahu iyyah, maka Allah Ta'ala akan berikan dia akan apa yang diminta olehnya. Ada satu waktu. So cari waktu berkenaan sepatutnya lah. Kita baca hadis berkenaan. Okey, kama sabatat bidzalikal ahaditsus sihah. Macam mana sabit perkara-perkara berkenaan dalam hadis yang sahih. Ni penjelasan Ibnu Katsir pada awal berkenaan Jumaat itu. Apa kelebihan dan kebesaran Jumaat selain daripada harinya berkumpul orang Islam, hari ini dikatakan sebagai hari penyempurnaan alam dan sebagainya. Kerana ia itu maksud asal. Tapi berkenaan kalimah Jumaat itu sekarang diterangkan. Wa qad kana yuqal lahu fi lughatil qadimati yaumal arubati, dan sungguh telah dikatakan itu kepada apa? Kepada hari Jumaat ini. Fil lughatil qadimatil yaumal arubah. Pada bahasa lama, bahasa tua. Yaumul arubah pada zaman Arab awal lagi. Zaman lama lagi. Nama itu dah disebut sebagai Yaumul Jumaah. Sebab tak ada kita namakan nama Jumaat itu dinamakan oleh Rasulullah SAW. Faham tak? Hatta lahirnya Nabi SAW hari Isnin. Bukan hari Isnin itu baru diajarkan selepas Nabi SAW hidup. Tak. Hari tadi telah pun ada, telah diketahui penggunaan dia oleh orang Arab. Mana kiraan hari seminggu, sebulan, setahun dan sebagainya, semua benda berkenaan ada kiraan mereka masing-masing. Bahkan ada yang pandukan pada bintang, bulan, ada pandukan pada matahari. Macam pada yang Gregorian, saya sebut. Yang ni lunar, yang kita pakai bab bulan ni lunar. Lunar kalender. Yang satu lagi Gregorian. Bulan-bulan lidah. Okay, jadi yang tu pakai matahari. Tapi lintasan mereka masih lagi 12 dan apa dalam week per week base tadi memang berlaku, dikirakan. Mungkin Eropah baru kenal balik Allah sampai Islam sampai Allah kita tak tahu. Lama sangat kan kita kata benda berkenaan berjalan, kita tak tahu benda tu baru jadi. Baru jadi. Macam bila saya kata tu bila saya cerita pada kelas tafsir siang. Saya kata dahulunya orang Inggeris, doktor-doktor gigi ni dia kata tak boleh nak mengiklankan diri. Okey. Dia punya kisah kembali kepada Painless Parker. Painless Parker. Kalau buka dalam internet jumpa kisah dia. Dia lah punca kenapa Persatuan Doktor Gigi meletakkan peraturan tak boleh buat iklan. Sebab dia buat iklan cabut gigi tak ada sakit.
Orang Arab zaman tu semua doktor gigi, cabut gigi mesti sakit. Datang dia buat sampai jadi jutawan. Dia kata kalau siapa sakit dia bayar $5 cabut gigi setakat dalam apa setakat 15 sen je. Dia bayar, orang bayar, letak dalam satu bucket. Bucket tu penuh gigi yang dia buat ketika waktu berkenaan. Doktor gigi timbulkan untuk kenakan apa? Peraturan. Tak boleh buat iklan punca kes dia je. Dengki lah. Dengki, serius. Painless Parker. Buka internet saya tengok sendiri. Saya tak nak tayang video sekarang. Video tu ada tapi saya tak nak tayang. Okey, jadi kisah ni maksud dia kita dah zaman sekarang dah biasa, kita akan benda tu apa? Dah lama kita pakai. So macam orang Arab macam tu juga, kita kata benda tu asal lama digunakan. Dia tak tahu bila mula dia. Memang kita balik asal lah, balik pada asal. Memang mereka tahu. Bahkan orang Arab zaman jahiliah dahulu pun mereka tahu bulan-bulan haram. Macam bulan Rajab kan, Qabilah Mudhar. Dia takkan serang orang bulan Rajab. Kan bulan-bulan haram, bulan haji tu kan, dia akan berhenti menyerang. Mungkin turun-temurun diajarkan oleh Ismail daripada ajaran bapa Ibrahim kepada kaum orang Arab, wallahu a'lam. Tapi pentingnya mereka dahulu dihormati kerana air Zam-Zam yang ada, maka diikutilah ajaran mereka. Dengan sebab itu tak boleh orang tu kata bahawa orang Arab jahiliah dahulu termasuk di antara golongan yang ahlul fatrah, tak jumpa Nabi dan sebagainya. Pasal mereka mempunyai rumah Allah Ta'ala di dalam jagaan mereka. Bahkan musim haji, bulan-bulan haram tadi yang Allah Ta'ala katakan bulan haram dalam surah Al-Isra, mereka jaga bulan haram berkenaan. Tempoh di mana untuk ziarah Baitullah dan sebagainya, mereka yang menjaga. So kalau dia kata kehilangan di situ apa pengetahuan mereka tentang tajuk ini menyebabkan mereka langgar, Allah Ta'ala hukum mereka. So kenapa tak dikatakan mereka sebagai ahli fatrah? Baik, balik pada tajuk ni. Jadi memang digunakan nama tersebut, nama-nama tersebut digunakan dan dipakai. Dia kata wasabata annal umama qablana, dan telah sabit bahawa umat-umat sebelum dari kita umiru bihi, diperintahkan untuk hari Jumaat ini. Allah Ta'ala commanded by Allah Ta'ala untuk laksanakan benda berkenaan. Fadallu anhu, namun mereka apa? Tersesat daripadanya. Waqtaral yahud, maka telah milih orang Yahudi yaumas sabti, hari Sabtu, alladhi lam yaqa' fihi al-khalq, yang tak berlaku padanya sebarang penciptaan. Waqtaran nasara, dan telah milih orang Nasrani yaumal ahad, hari Ahad, alladhi btada'a fihi al-khalq, yang dimulakan padanya penciptaan. Itu langit dan bumi lah, bukan semua benda. Langit dan bumi, pasal anda kata sebelum daripada langit dan bumi wujud, memang telah pun ada arash. Arash telah ada, air telah ada. Dan bahkan para malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan mungkin lebih awal daripada itu. Sebab kita kata bumi ini bukan tempat untuk bergantungnya malaikat, tapi langit je. Kerana malaikat diletakkan sebagai penghuni langit. Yang sebab itu kita kata jadi konsep berkenaan dengan penciptaan mana dahulu mana kemudian tadi kita tak dapat gambaran asas. Cuma langit dan bumi diciptakan dalam tempoh 6 hari, ya. Itu yang disebut dalam Al-Quran Karim. Macam mana Allah Ta'ala nyatakan. Okay. Kita faham pengertian tapi tak boleh nak describe dengan detail. Pakai calculation ke, guna Einstein punya punya teori ke, takkan boleh. Kerana ini adalah luar batasan daripada akal kita. Tak faham perkataan, tak tahu gambaran. Okay. Dia kata waqtarallahu li hadhil ummah, dan telah milih Allah Ta'ala untuk umat ini yaumal jum'atil ladzi akmalallahu fihi al-khaliqah, yang Allah Ta'ala sempurnakan, hari Jumaat yang Allah Ta'ala sempurnakan padanya segala ciptaan. Mana Allah Ta'ala pilih untuk umat ini. Yang sebenarnya bila Allah Ta'ala berikan arahan pada golongan Yahudi atau Nasrani atau sekian, mana tentang satu perkara, kadang-kadang diorang pergi pilih hari lain. Macam inilah, macam tak pernah dipaksa ke atas orang-orang Nasrani berkenaan dengan rahbaniyah, mana ke priesthood atau priesthood, tak nak kahwin dan sebagainya. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran tentang perkara ini. Dalam ayat dalam ayat surah Al-Hadid ayat yang ke-27. Jangan buka mushaf. Jangan buka mushaf Al-Hadid. Okey, depan. Jadi Al-Hadid 27 Allah nyatakan bila mana kadang-kadang kaum tu sendiri tu, kenapa kadang-kadang benda yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada satu kaum dan diorang cari benda lain,
Ada kalanya Allah Ta'ala jadikan benda berkenaan sebagai benda yang melekat ke atas mereka sebagai aturan. Dan maka Allah Ta'ala hukum dosa pahala mereka dengan perkara tersebut. Sebab mereka pilih nakkan hari tersebut sebagai apa, kaedah tersebut sebagai jalan mereka, Allah Ta'ala laksanakan terus, lepaskan. Ini kenapa kita kata dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi mengelak daripada keluar solat tarawih berjemaah bersama para sahabat. Nabi kata apa? Bimbang akan apa? Difardukan. Lafaz Nabi kata bimbang difardukan tu ada logik dia. Sebab apa? Sebab bila kalau ikutkan dah Allah Ta'ala fardukan benda yang dia nak je lah. Tak. Bila manusia mengejar jalan dengan cara tersebut, Allah Ta'ala boleh impose benda itu sebagai satu kewajipan. Maka Nabi mengelak. Sampaikan Nabi SAW dalam hadis yang datang daripada Abu Dzar Al-Ghifari dan lain-lain, Nabi ada malam tersebut, satu malam tu Nabi sengaja tak keluar. Bahkan para sahabat kata, ya Rasulullah, kami tunggu kamu malam tadi. Nabi kata, aku tahu kamu tunggu aku malam tadi. Nabi kata tidur dua mataku tapi hati aku tak tidur. Nabi terus terang cakap macam tu. Tapi Nabi bimbang apa? Bimbang takut difardukan ke atas mereka solat tarawih. Maka Nabi mengelak keluar. Kenapa? Sebab dia start benda tu dia jadi kebiasaan. Start orang kata ini jalan mereka, maka Allah akan terima dia sebagai satu jalan. Okey. Dalam surah Al-Hadid ayat 27 Allah nyatakan. Sebab Allah sebut berkenaan dengan tajuk Nabi Nuh Ibrahim Allah nyatakan walaqad ayat ke-25 26 Allah nyatakan walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Demi sungguh kami telah utuskan Nuh dan Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima, dan kami menjadikan pada zuriat mereka berdua an-nubuwwata wal kitab, kenabian juga kitab. Daripada Nuh punya keturunan, Ibrahim punya keturunan, keluarnya kenabian juga kitab. Faminhum muhtad, maka adakah mereka ni yang apa? Mendapat hidayah. Wa katsirum minhum fasikun, dan banyak dari mereka ni yang jadi fasik. Sudah tak sambung. Summa qaffayna ala atharihim birusulina, kerana kami ekorkan, turutkan, kami susulkan ala atharihim, ke atas kesan-kesan tinggalan mereka, itu Ibrahim dan juga Nuh dan Ibrahim alaihissalam dan keturunan mereka. Allah Taala ekorkan di situ dengan birusulina, dengan utusan-utusan kami yang ramai. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, kami ekorkan pula dengan apa? Dengan Isa bin Maryam. Wa atainahu al-injil, kami berikan dia Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina nattaba'uhu ra'fatan wa rahmah, kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikutinya ra'fah, kelembutan, warahmah, dan juga sifat belas. Itu je Allah Ta'ala letakkan. Tapi apa? Warahbaniyatani bertada'uha. Tapi, dan apa? Rahbaniyah, priesthood, ibtada'uha, mereka ada-adakan akannya. Ma katabna alaihim illa ibtigha' ridwanillah, kami tak tetapkan, tak kenakan, tak wajib ke atas mereka kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala saja. Bukan dengan cara yang mereka patut reka. Tapi lepas mereka reka, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan mereka tak menjaganya, kerahiban tadi, dengan sebaik-baik penjagaannya. Tak jaga pun. Lepas mereka nak jalan tersebut, tapi mereka tak jaga. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum, dan kami beri kepada orang beriman kerana mereka ni pahala mereka. Wa katsirum minhum fasikun, banyak kan mereka ni golongan yang fasik. So jadi ayat ini antara panduan macam mana lepas bila golongan Nasrani tadi, Allah tak wajibkan mereka untuk menjadi priesthood, tapi Allah Ta'ala beri mereka ni kelembutan dan juga rahmat, tapi mereka pergi cari itu sebagai jalan. Maka akhirnya Allah Ta'ala apa? Impose pada mereka. Macam tu tengok masalah hari Jumaat ni tadi. Allah Ta'ala tak suruh mereka pindah pada hari lain, tapi mereka nampak ini best lagi, diorang pergi pindah. Allah Ta'ala bagi, diorang nak ambil sebagai hari tersebut untuk mereka beribadat. Allah Ta'ala bagi. Ramai-ramai sangat nak, sangat Allah Ta'ala bagi. Macam kita ada yang kita balik pada Rasulullah SAW tadi, Rasulullah elakkan untuk kita keluar ramai pada zaman Rasulullah SAW hidup dahulu, bimbang takut jadi wajib. So dengan sengaja Nabi tidak mahu keluar solat tarawih secara berterusan dengan para sahabat. Ada Nabi keluar, bahkan dari riwayat yang datang Nabi cuma keluar 21, 23, 25, 27 sahaja. Tak keluar semua hari. Kenapa? Nak mengelakkan takut diwajibkan. Nampak? Nabi bimbang. Sedangkan kalau tahu bahawa Allah Ta'ala dah ada kadar dan juga ketentuan, tapi Nabi ambil asbab. Asbab dia jangan sampai terkena nanti. Yang sebab itu Nabi elakkan. Tak benarkan para sahabat ikut baginda, bimbang takut jadi wajib. Pasal once dia jadi wajib, maka Allah Ta'ala akan ambil hukum ke atas orang ramai dengan perkara tersebut. So macam tu masalah hari-hari yang kita kata, bila disebut dalam kisah oleh Ibn Katsir tadi, dia kata diberi pada mereka ni hari Jumaat, tapi mereka tak menjaga hari Jumaat. Diberi kepada orang Kristian, dia orang pun lari, tinggalkan hari Jumaat, pergi pada hari mereka nak, hari mereka suka. Mereka prefer benda berkenaan, Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala serahkan. Okey. Dia kata apa?
Kama akhrajahul Bukhari, ini seperti dikeluarkan oleh Bukhari, wa Muslimun dan Muslim, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun as-sabiqun, kita adalah golongan terakhir, as-sabiqun, yang mula-mula. Kita last, tapi kitalah yang mula-mula. Bila? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Baida, melainkan, except annahum utul kitab min qablina, orang-orang mereka lain-lain ni diberi kitab sebelum dari kita. Kita ni paling lewat, tapi di sana nanti kita akan datang paling awal, akan mula dihisap. Bahkan dalam hadis tentang syafaat hari kiamat nanti, memang umat Islam ni yang akan memula sekali akan dihisap. Pasal Nabi SAW pernah nyatakan, ana sayyidul walid min Adam la fakhra, aku adalah penghulu anak Adam, bukan bangga, bukan nak bangga. Tapi Nabi terangkan, pada hari kiamat nanti, bila manusia dah tak tahu nak gimana, jumpa Adam tak boleh buat apa, jumpa Nuh tak boleh buat apa, Ibrahim tak boleh buat apa, jumpa Musa tak boleh buat apa, jumpa Isa tak boleh buat apa, akhirnya mereka jumpa Muhammad. Dan Rasulullah SAW kata, bila diorang datang jumpa aku kata ana laha, I am for it. Mana untuk syafaat tadi. Nabi kata akan sujud pada Allah Ta'ala dengan sujud, dan aku akan puji Allah Ta'ala dengan satu pujian yang aku tak tahu macam nak puji sekarang. Sana nanti akan diilhamkan. Jadi lepas tu Nabi SAW puji, dan Nabi kata Allah Ta'ala akan kata pada aku, ya Muhammad irfa' rasak sal tu'ta ishfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, bangkat kepala engkau, mintalah engkau diberikan, mintalah syafaat, engkau diberikan syafaat. So Nabi kata ketika itu aku akan angkat kepala aku dan aku akan sebut ummati, ya Rab, ummati, wahai Tuhan, umatku. Maka ketika itu Allah Ta'ala akan suruh Nabi SAW masukkan siapa yang tak ada hisap ke atasnya di kalangan umat Muhammad SAW masuk syurga dahulu. Lepas tu akan mula bergerak penghisaban dengan umat Muhammad SAW. So jadi kita mula dulu, walaupun kita last kali sebenarnya datang, tapi kita lah yang mula akan dihisap dari akhirat nanti dengan kemuliaan Muhammad SAW. Faham Baik. Jadi dia kata apa? Dia kata annahum utul kitab, baida, melainkan bahawa mereka ni diberikan kitab sebelum daripada kita. Thumma, kemudian dia berkata, hadha yaumuhum alladhi faradallahu alaihim. Kemudian ini, itu hari Jumaat, Nabi kata, hari Jumaat ni, yaumuhum alladhi, hari mereka yang faradallahu alaihim, atau fardu ke atas mereka, fakhtalafu fihi, lalu mereka bercanggahan mengenainya. Dan kita tak pelik bercanggahan. Sebab apa? Sebab bila kita perhatikan orang-orang Yahudi, mereka ditinggalkan oleh Musa AS dalam keadaan mereka sesat di padang pasir 40 tahun. Kan Musa AS dimatikan, diorang tak bersama dengan Musa. Benda terakhir berlaku, mereka pusing padang pasir 40 tahun sehingga mereka sampai balik ke nak masuk Palestin semula. 40 tahun. Isa AS pula ketika mana diangkat Allah Ta'ala, dia punya disciple scattered, lari, tinggalkan dia. Bahkan ini recorded dalam Bible. Mana antara benda paling teruk kena pada Isa AS dalam kehidupan dia adalah apa? Semua dia punya disciple fled and forsook him. Semua fled, lari, tinggalkan dia. Sebab kenapa masalah Isa mati disalib tu, macam Ahmad Didat ketika dia debat, dia kata hanya hearsay. Disciple sudah tengok pun apa jadi. Orang kata master have died, master has sekian, tapi dia nak tengok Isa jadi apa jadi pada Isa AS. So bila macam ni keadaan dia, tak mustahil lepas tu bila dia kumpul balik, mula tersilap. Hari apa? Boleh jadi perkara berkenaan berlaku macam tu. Mereka diberi Allah Ta'ala satu benda, dan mereka engkari para anbiya mereka, maka Allah Ta'ala hilangkan mereka ilmu berkenaan. Maka mereka lupa, mereka bercanggahan. Fakhtalafu fihi, maka mereka bercanggahan padanya. Fahadanallahu lahu, maka Allah Ta'ala beri hidayah pada kita untuk hari tersebut. Fannasu lana fihi tabi'un, maka manusia padanya tentang hari ni tadi, kepada kita ni tabaun, mengikuti. Al-Yahud ghadan, kita hari ni Jumaat. Mana Yahudi esok. Wan Nasara, dan Nasrani ba'da ghadin, hari lusa. Mana kita Jumaat, Yahudi Sabtu, Ahad baru Kristian. Ini yang Nabi SAW, mana diorang ikut, mana diorang bercanggahan tak jumpa tempat, tapi kita Allah Ta'ala beri hidayah pada kita untuk hari ini. Lafzul Bukhari, lafaz ni lafaz Bukhari. Wa fi lafzil Muslim, wa fi lafzin lil Muslim, dan dalam satu lafaz hadis daripada Imam Muslim, adallallahu anil jum'ati man kana qablana, telah menyesatkan Allah Ta'ala orang-orang sebelum kita, Jumaat ini daripada orang-orang sebelum kita. Allah Ta'ala sesatkan daripada Jumaat sesiapa yang sebelum daripada kita. Fakana lil yahud yaumus sabt, maka jadilah untuk orang Yahudi ini hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumal ahad, dan jadilah untuk orang Nasrani ini hari Ahad. Faja Allahu bina, maka Allah Ta'ala datangkan kita
Fahadanallahu liyaumil jum'ah, Allah hidayahkan kita untuk hari Jumaat. Faja'alal jum'ata was-sabta wal ahad. Maka dia jadikan Jumaat dan Sabtu dan juga Ahad. Wa kadzalika hum lana taba' yaumil qiyamah. Demikianlah mereka kepada kita mengikuti pada hari kiamat nanti. Lepas kita habis, barulah Yahudi akan dihisap. Lepas Yahudi habis, barulah Nasrani akan dihisap. Itu maksud dia. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita adalah orang-orang golongan terakhir di kalangan penghuni dunia. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Tapi yang mula-mula sekali pada hari kiamat nanti. Al-muqdha bainahum qabla al-khalaiq, yang akan dihitung atau dihukum di antara mereka sebelum sekalian ciptaan yang lain. Sebelum ciptaan lain, kita lah akan dihisap di hari akhirat nanti. Faham okey. Ini kelebihan hari Jumaat. Wa qad amara Allahul mu'minina bil ijtima'i li ibadatihi yaumal jum'ati. Dan sesungguhnya kita merintahkan Allah Ta'ala orang-orang beriman agar berhimpun untuk mengabdikan diri kepadanya atau beribadah kepadanya, kepada Allah Ta'ala yaumal jum'ati, pada hari Jumaat. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, bila diseru untuk solat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka bergeraklah, pergilah ila dzikrillah, kepada mengingati Allah Ta'ala. Fas'au maksudnya uqsudu, tujulah, menujulah kamu. Wa'madu, dan bergerak, pergilah kamu. Wahtammu, dan prihatinlah kamu. Ambil prihatin, ambil jaga. Bukan macam lantaklah, tak ada. Jangan. Bila datang benda tu, mana berikan perhatian. Pasal perkataan is'au, nanti kita akan baca. Ibn Katsir kata bukan maksud dia bergegas. Because memang dalam hadis Nabi larang kita berkejar-kejar ketika mana mendengar azan. Kan lari-lari, lompat-lompat ke kan, buat gimnastik ke, nak cepat masuk masjid, tak boleh. Haram. Kan, bahkan Nabi tak benarkan. Pasal bila kita datang ke masjid dan bukan setakat azan, iqamat telah didirikan, ada solat tengah didirikan, maka datang dalam keadaan tenang. Tak boleh datang keadaan berlari. Dan kita sekarang nak kejar takbir pertama dan sebagainya, benda tu bukan cara dia. Bahkan Nabi larang. Bahkan ketika mana kita datang tu, kita telah pun dalam solat. You are already inside the solat. So dia kena datang dengan tenang, bergerak dengan perlahan-perlahan. Parking kereta pun tengok elok, jangan macam keluar-kabut macam parking kan. Ini hari Jumaat dan sebagainya, kena jaga bab ni. Dan prihatinlah fi masirikum ilaiha, dalam perjalanan kamu kepadanya, kepada solat tadi. Walaisal murad bis-sa'i ha huna, bukanlah dikehendaki dengan perkataan as-sa'i. Yang maksud sa'i ni, bila sebut sa'i, dia maksud dia berlari-lari anak. Maksud asal dia. Bukan maksud dia di sini sebagai al-mashy as-sari', jalan yang laju, bukan. Bukanlah dikehendaki dengan sa'i di sini berlari, berjalan dengan laju. Wa innama huwal ihtimamu biha, tapi ia apa? Mengambil berat berkenaannya, prihatin terhadapnya, peka terhadapnya. Mana kita attentif tentang pergerakan kita pergi ke arah masjid tadi. Bukan lagi tak pandang benda lain dah. Kita dah sibuk berkenaan dengan Jumaat. Tak ada macam SMS datang, anda telah menang RM5,000, tinggalkan, jalan. Attentif kepada apa? Solat yang mulia tu. Kan? Datang ni pula kata, ni jom jumpa minum kopi, lantak kan? Tinggalkan, pergi dulu. Pergi Jumaat terus. Bukan waktu dia untuk kita berikan keprihatinan kepada yang lain. Itu maksud dia is'au. Fas'au tu maksud dia kepada itu. Prihatin, berikan attention kita kepada pergerakan kita ke arah solat tadi. Yang lain tak penting dah. Allahu Akbar, Allah Ta'ala lebih besar daripada segala ini, tinggalkan yang lain. Itu maksud dia. Kaqaulihi, firman Allah Ta'ala, maksud yang ini adalah seperti firman-Nya Ta'ala. Kaqaulihi Ta'ala, wa man aradal akhirata, dan sesiapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan mengusahakan untuknya usaha akhirat tadi, wa huwa mu'minun, dan dalam keadaan dia beriman. Maksud dia lafaz sa'a tadi bukan maksud dia berlari, tapi dia ambil keprihatinan. Mana setiap kali dia tengok buat kerja ke apa, dia prihatin akhirat dalam keadaan beriman. Wa kana Umar wa Ibnu Mas'ud yaqra'aniha, dan dahulunya Umar dan Ibnu Mas'ud membaca ayat ini dengan famdu, maka bergeraklah kamu. Madha yamdu, famdu, bergeraklah kamu ila dzikrillah, kepada mengingati Allah Ta'ala. Mana bukannya maksud dia berlari. Dia kata fas'au, famdu ila dzikrillah. Ini kiraat yang dibaca oleh Umar dan juga Ibnu Mas'ud. Tapi meaning yang kita kendaki di sini adalah maksud apa? Dia nak elakkan kita salah faham. Maksud sa'a tadi berlari. Nanti kan ada pula orang keluar-keluar kereta kan, melompat kan, lari kan. Tak jangan, tak boleh. Jalan dengan tenang. Wa'alaikumus sakinah. Fa'amal masyus sari' ila salati faqad nuhiya anhu. Adapun berjalan dengan laju kepada solat, maka sungguhnya ia telah dilarang daripadanya. Kita telah dilarang daripada perbuatan tersebut.
Lima akhrajahu fi sahihain, kerana apa yang dikeluarkan oleh mereka berdua itu Bukhari Muslim dalam dua kitab sahih mereka. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, baginda bersabda, idza sami'tumul iqamata, bila kamu mendengar iqamah, famshu ila salah, berjalanlah kamu kepada salat. Wa alaikumus sakinati wal waqar, dan sakinah wal waqar hendaklah ke atas kamu ni, pada kamu ketika itu as-sakinah, ketenangan, wal waqar, dan juga ketundukan. Bukannya kan, bukan duduk diam, tenang. Wala tusri'u, jangan kamu bergegas nak cepat, jangan. Fama adraktum fasallu, apa-apa kamu sempat kamu solatlah. Wa ma fatakum fa'timmu, apa kamu terlepas kamu sempurnakanlah. Itu je. Tak ada timbul tajuk macam terlepaslah, kalau cepat sikit tadi dapat rakaat pertama, kalau cepat sikit. Ni kadang-kadang bukan solat Jumaat, solat biasa pun. Kan nampak orang kita kan macam tak reti nak jalan-jalan. Kalau kabur lari-lari nak masuk soft. Time asrama penuh boleh lah. Kan? Kalau buat time asrama penuh budak-budak sekolah saya faham. Kan yang balik umrah berkali-kali pun buat kerja macam tu tak senonoh nama dia. Jalan-jalan je. Apa sempat semayang, apa terlepas sempurnakan. It's nothing about ni. Pasal bahkan khusyuk dalam solat tadi bergantung dengan sebelum kita masuk dalam soft lagi. Mana kita tenang ke tidak. Kalau dah masuk tu bengah-bengah, Allahu Akbar. Kan? Imam dah rukuk, Allahu Akbar. Ini semayang apa lah? Itu yang tu best sekali tu. Ini semayang apa? Tu. Lepas imam dah rukuk. Yang best lagi rakaat kedua pun ingat. Ini semayang apa lah? Saya dia sibuk sangat. Pasal dia tak mindset tadi. Bahkan di antara benda paling penting dalam solat tadi adalah jangan seorang tu bergegas. Kan? Take your time. Dia baca tadi perlahan-perlahan. Jangan laju-laju sangat. Lebih-lebih kalau dia kata anda solat berseorangan. Nak pergi mana? Kan nak kerja apa? Kan take your time. Take your breath. Mana Subhana Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim. Itu Allahu Akbar. Bangunlah. Allahumma Rabbana lakal hamd. Kau hafal panjang sikit, baca lagi. Kan? Duduk diam. Betul? Allahu Akbar. Subhan Rabbiyal A'la. Tak boleh Boleh kan? Tapi kenapa nak gelagabut ngelupur? Kadang-kadang bukan makmum, imam ngelupur pun ada. Keadaan rukuk, cok bangun. Cok. Kata, ilah. Sampai ada orang kata macam nak buat. Saya semayang lah itu saya kata. Tapi balik rumah nanti kan semayang langsung nak banyak. Yang kita ambil take your time. Tak, pasal ini adalah solat itu tenang. Bukannya, bahkan Nabi larang daripada apa, solat patuk ular, patuk-patuk burung. Kan macam burung gagak, patuk bangun. Ada saya jumpa orang tu. Serius laju. Allahu Akbar. Dia bergerak tu gitu. Saya tak tahu subhanallah mana, tak tahu mana subhanallah, tak tahu. Dia duduk gitu. Duduk, take your time. Dan benda tu daripada awal solat lagi, bukan ketika solat, sebelum solat lagi. Bahkan larangan Nabi ini dikedepankan oleh orang sebagai haram. Tak boleh orang tu buat benda berkenaan. Bahkan Nabi tegur para sahabat bila buat benda macam ni. Tegur. Okey. Lafzul Bukhari, lafaz Bukhari. Wa an Abi Qatadah, daripada Abi Qatadah, qala, beliau berkata, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bainama, sedang mana? Nahnu nusalli, kami solat ma'an Nabi SAW, bersama Nabi SAW. Id tiba-tiba sami'a jalabatar rajuli. Jalabata rijal. Mana? Dengar kaki. Hantar kaki yang guguk. Kan? Dia dengarlah. Zaman Nabi walaupun tak ada lantai kayu pun dengar. Kau orang bergegas masuk saf. Falamma salla, lalu bila Nabi telah salat, qala, baginda bersabda, ma sya'nukum, apa hal kamu? What's wrong with you, kan? Apa hal? Korang kenapa? Qalu, mereka berkata, istajalna ila salah, kami cepat-cepat tadi, kami cepat-cepat bergegas kepada solat. Qala, Nabi sabda, la fala taf'alu. Nabi kata jangan buat. Don't do that. Nampak Nabi pesan jangan buat. So macam tu kita kata, yang ni saya kata adab solat yang saya nampak Malaysia, di Afrika teruk jugalah. Saya pernah duduk dengan Sudan. Saya duduk dengan Sudan pun dia tahan juga. Tapi kan di orang Afrika, daripada Nigeria, Yaman kurang sikit. Kan? Jadi kalau kita Malaysia ni ada jenis tu, kalau kabut nak masuk sahur, relax lah. Kan? Dah sempat kan dia kata. Nabi kata, fala taf'alu, yang kamu buat. Fa idza ataitum salata, bila kamu datangi solat, kamu datang kepada solat, famshu, berjalanlah, Nabi kata. Wa alaikum bis sakinah, dan hendaklah ke atas kamu ni dengan tenang. Ke atas kamu ni ketenangan. Fama adraktum, apa kamu sempat, fasallu, maka solatlah. Wa ma fatakum, apa terlepas kamu, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. It's nothing about ni, jangan kejar ni. The more sincere you are, it's not the fastest you are, bukan? The more sincere you are.
Kan berjalan tenang, langkah-langkah kan. Dah memang lembab sangat, 30 tahun kemudian tak boleh sampai lagi. Saya ingat cerita kartun apa Monster University. Kan ada seekor hantu tu, orang dah habis semester dia tak sampai kelas lagi. Lepas tu dia loceng dia bunyi. Baru sampai pada tahun depan datang kelas lagi. Itu tak ada, lembab macam tu sekali. So dia berjalan dengan tenang. Jalan dengan tenang, tidaklah bergegas, tidak gopah-gapah kan. Sempat masuk soft, betulkan berdiri soft dulu. Kan kaki kita rapatkan dahulu, barulah kita takbir. Ambil tenang. Pasal ini cara paling baik sebenarnya untuk orang tu khusyuk. Kan, ni semayang apa patuk-patuk tu biasa buat saya tahu. Yang angguk-angguk kan, seronok kan, laju kan, nak cepat. Cerita Korea nak habis. Kan? Kan? Tak ada ni nanti hero nanti mati kan. Jadi kelang kabut. Jangan buat kerja tak senonoh yang tu. Kat sini tempat lain kan. Sini okey. Okey, jadi maksud dia jangan take your time. Ambil masa. Ambil nafas kan, bergerak. Ni bukan tai chi. Ustaz ni ajar tai chi ke? Tak, ambil masa. Kan baca perlahan-perlahan, sebiji supaya kita. Kalau tidak macam kalau Nabi baca laju agak sahabat nak hafal macam ni. Nabi baca perlahan-perlahan. Tu dia orang tahu Nabi baca apa, kamu dengar Nabi baca apa. Sebab apa? Sebab perlahan-perlahan. Take your time, satu persatu. Bukan kelang kabut, jangan gopah-gapah. Ini ada antara benda yang menghilangkan khusyuk. Hilang khusyuk kita. Start kita punya adrenalin kan, dia kata berlari, adrenalin kita naik turun, habis. Lepas tu, tak ada ingat benda lain. Okey, tu kena jaga bab ni. Baik. Okey, dia kata okey. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Qala Al-Hasan, berkata Hasan Al-Basri, ama wallah, ketahuilah demi Allah. Adapun ia demi Allah, ma huwa bis-sa'yi al-aqdam. Bukanlah yang dimaksudkan bergegas dengan kaki. It's not about your feet, dia kata. Bukan kaki kamu bergerak dengan laju. Dia kata walaqad nuhu an ya'tus salata illa wa alaihimus sakinatu wal waqar. Dan demi sesungguhnya mereka telah dilarang mereka, itu para sahabat lagi, an ya'tus salata, untuk datang solat, illa, melainkan wa alaihimus sakinatu wal waqar, dan keadaan mereka ni tenang dan juga tunduk, bukan dalam keadaan mereka bergegas-gegas. Maksudnya datang larangan Nabi datang sembahyang dalam gopah-gapah. Tapi Quran kata fas'au. So jadi Hasan Al-Basri kata, adapun demi Allah, ia bukanlah bergegas dengan kaki. Dia kata walakin bil qulub, tapi dia adalah dengan apa? Hati. Mana hati kita, hari ni Jumaat ni, dari pagi tu dah, hari ni Jumaat. Macam sekarang ni kan, hari ni kan dah ada dalam hati kita, besok Jumaat nak pergi sembahyang kat mana. Bukan macam besok Jumaat tidur dulu, kalau jaga jagalah, tak jagalah. Bukan macam tu maksudnya kita dah dalam hati kita dah ready dah daripada sekarang lagi. Ini ada hari yang Allah Taala buka untuk kebaikan yang banyak. Jadi kata apa? Dia kata walakin bil qulub wan niyah, dan niat. Apa nak buat besok dan sebagainya. Wal khusyuk, dan juga dengan apa? Kekhusyukan. Itulah perkara yang perlu dibuat oleh seorang tu. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah bin Da'amah Sadusi, anak murid kepada Ibnu Mas'ud, fi qaulihi, pada firman Allah Taala, fas'au ila dzikrillah, maka bergeraklah kamu ila dzikrillah, kepada mengingat Allah Taala. Yakni maksud dia antas'a biqalbika wa amalika, bahawa kamu apa? Bergerak dan juga bersegera dengan hati kamu dan juga amal kamu. Wa huwal masyi ilaiha, dan dia adalah berjalan kepadanya. Mana kita ambil perhatian untuk pergi kepada solat tadi. Wa kana, dan dahulunya dia itu Qatadah ya ta'awwalu, mentakwilkan qauluhu ta'ala, subhanahu wa ta'ala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan apabila telah sampai itu Ismail bersama dengan Ibrahim as-sa'ya, umur boleh berlari lah, maksud dia asal dia As-Saffat 102, ai masyi ma'ahu, dia mampu nak berjalan. Bapak dia pergi mana boleh ikut. Kan kalau anak kita umur 3 tahun kecil sangat, kita jalan laju sikit dia tinggal cicir kan. Umur berapa yang dia kita jalan ke mana pun dia boleh ikut. Dalam 12 kan, 7 masih lagi letih, kebah, sakit lebih besar sikit. Dalam ke 10 12 umur ketika itulah budak tadi, kita bawa panjat bukit pun dia akan ikut sama. Kita lompat dia lompat, kita pergi dia pergi. Kalau bawah dia umur tadi, kita kena dokong dia. So bila Ismail Hasan cukup umur untuk tolong bapak dia, tu maksud umur tadi, umur dia boleh berjalan bersama-sama, beriringan dengan bapak dia. Tu yang difahami oleh Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Warawa waruwiya, dan diriwayatkan pendapat ini an Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid bin Aslam dan ghairuhuma nahwu dzalik. Dia diriwayatkan daripada Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam pendapat yang macam tu juga. Maksud dia kata as-sa'i itu berjalan, dalam perjalanan tu berjalan, bergerak kepada solat. Okey. Wa yustahabbu, dan digalakkan liman ja'al jum'ata, untuk siapa-siapa datang kepada Jumaat,
Ayyaghtasila qabla maji'ihi ilaiha, agar dia mandi sebelum datangnya ia kepada Jumaat berkenaan. Agar dia mandi, digalakkan. Kenapa? Lima sabata fi sahihaini, kerana apa yang telah sabit dalam sahihain Bukhari Muslim, an Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil, bila datang seorang kamu pada Jumaat, maka mandilah. Datang seorang kamu kepada Jumaat, maka mandilah. Walahuma, daripada Bukhari Muslim juga, an Abi Sa'idin, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ati, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumaat adalah wajib ke atas setiap orang yang telah bermimpi. Setiap orang yang telah bermimpi, maka wajib dia mandi Jumaat. Dia sebenarnya Nabi pernah letakkan tempoh untuk orang tu kalau malas sangat mandi, paling kurang seminggu. Paling kurang. Jadi sebenarnya kalau ikutkan dekat Malaysia mungkin tak mampu kita. Kan 2 hari pun dah bau bangau kan. Bau bangau, ada bangau ke bela kat sini. Dan tak ada bangau punya bawa kawan tak mandi. Kalau negara Arab sebenarnya negara tu kering. Macam Mekah, Madinah kering. Yaman kering. Negara kering ni tadi, anda pakai baju selai seminggu tak bau pun. Dia kering sangat. Mesir pun sama. Yang duduk Mesir tak mandi tu biasa. Kan? Dia kena musim sejuk kan, celup air je. Dia cerita Piramli celup air kan. Itu lebih kurang sebenarnya. Dia memang kat sana biasa. Tapi Nabi letakkan batasan paling kurang seminggu. Paling kurang macam kuku kita kan, ada timing tempoh dia. Bulu ketiak ada tempoh dia. Ni personal hygiene. Yang hygiene yang Rasulullah letak pada kita. Bahkan amal fitrah. Mana fitrah kat atas Muslim tadi kena buat benda-benda berkenaan. Buang bulu sini, tarik bulu sini, cukur bulu sini, kuku potong sekian-sekian. Antara juga apa? Mandi setiap kali sehari seminggu. Seminggu paling kurang sekali. Kalau mandi tiap hari lagi bagus, tapi yang paling kurang seminggu sekali. Okay, dia kata dalam hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah dari Rasulullah anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, hakun lillah, hak bagi Allah, hak bagi Allah. Mana hak perlu ditunaikan kepada Allah Taala. Ala kulli muslimin, kata setiap orang Islam, ayyaghtasila fi kulli sab'ati ayyam, bahawa hendaklah dia mandi pada setiap 7 hari. Yaghsilu ra'sahu wa jasadahu, dia basuh kepala dia dan juga badan dia. Bukan basuh badan saja, bahkan kepala dia sekali. The whole body. Itu yang dia kata hak yang dinyatakan oleh hadis berkenaan. Jadi rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. So dia ni memang paling sungguh kena buat. Mana ada kena buat, dilaksanakan. Tak ada alasan kata saya malas. Kalau kita tak boleh mandi, tajuk yang lain. Tak nak mandi tu ada masalah. Ini bukan ghusl Ustaz. Ha? Bukan ghusl. Ghusl tu mandilah. Wajib bawah sikit. Ada lagi. Itu untuk orang kahwin je. Orang tak kahwin tak ada tajuk tu. Ni yang bukan kahwin. Ini kedua sekali. Yang tak kahwin, yang kahwin semua sekali. Okey? Ini semua orang dapat kan? Mimpi apa? Itulah mandi. Kalau mimpi lah. Kalau tak mimpi je nak mandi. Salah betul. Ini masalah dengan orang tua. Okey. Okey, kalau macam orang muda tak salah sikit. Dia tak berani cakap bukan. Orang tua tu macam benda keluar. Okey, baik. Tak lagi, bawa lagi. Nanti saya bagi tahu. Ada bawah sikit lagi. Okey. Warawa Imam Ahmad, Imam Ahmad an Aus bin Aus As-Saqafi. Daripada Aus bin Aus As-Saqafi, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ghassala wa ghtasala yaumal jum'ati wa bakara wa btakara, barang siapa yang ghassala wa ghtasala, ghassala basuh rambut dia, wa ghtasala dan mandi. Jadi dia ghassala wa ghtasala, basuh rambut dia dan juga apa? Mandi badan dia. Dua-dua sekali dia buatkan ghassala wa ghtasala. Dua kalimah. Ightasala mandi badan. Ghassala basuh rambut. Okey. Yaumal jum'ati pada Jumaat. Wa bakara wa btakara, dan bangun awal serta ibtakara keluar awal. Early, keluar awal. Wa masya, dan di jalan. Walam yarkab, dan tak menunggang. Ini bagi yang kalau tempat rumah dia dengan masjid tak jauh mana. Tapi kalau dia keluar awal sampai juga kan. Kota Damansara sampai ke sini. Daripada pagi lepas subuh keluar, sampai tak? Sampai apa tak sampai lah. Jalan kaki mana sampai? Mana sampai? Sampai. Saya dah cakap sampai. Iya, sampai. Lambat sikit dah. Sampai
sampai tu tak sampai. Orang jalan kaki kan, apa KL walk tu kan, berapa puluh kilo jadi. Sini dengan komputer dalam sana berapa belas je. Ya. Sedap je Macam pernah buat. Okey, baik. Tak, memang maksudnya jalan. Tapi kat sini sebenarnya tuan-tuan duduk kat Malaysia ni, transport dah mewah sangat sebenarnya. Kan sekian jalan kan tak pernah. Semua jalan kaki semua mengah. Dan masuk pasar raya tak apa. Kan jalan daripada old wing ke new wing, orang tama tu kan happy je kan, ada aircon. Kau tak tahu ke jalan kaki kat luar. Tak, sebenarnya memang kalau negara macam di Afrika, saya ingat dekat Sudan, distance, pasal kita nampak tempat tu tau, pasal dia tak ada bukit. Kita nampak tempat tu, kita nak pergi sana. Tempat tu sebenarnya jauh, kat 3 kilometer daripada tempat kita berdiri. Tapi kan kerana jalan dia straight je kan, kita jalan juga sampai sana. Jauh sebenarnya. Saya ingat saya balik daripada Sudan, saya ingat saya balik Malaysia sekali tahun 2005. Saya rasa distance Malaysia ni pendek sangat. Sekat sana kita dah siap jalan jauh kan, rasa macam lama lagi tak sampai. Sampai kita sabar berjalan lama tak apa. Sini jalan sikit macam malas lah. Dia lain sikit tau, tak lama. Kalau pergi sana duduk Afrika baru tahu. Dulu saya ada seorang kawan budak Sierra Leone, dia jalan kaki daripada daripada barat Afrika, dia rentas tengah tu pergi ke Sudan semata-mata nak belajar. Masuk sini, keluar sini, masuk Niger, keluar sekian, sampai Sudan. Sudan di timur Afrika. Dia punya negara asal di Sierra Leone tu di barat Afrika, antara kawasan paling tinggi curahan hujan. Orang gelap juga, tak putih pun. So maksudnya jangan kata macam hujan banyak nanti putih, tak ada. Ni Allah Ta'ala berikan genetically. Kita warna kulit ni berdasar pada tanah Adam jadi. Macam mana tanah Adam jadi tu, itulah warna kulit kita datang. Perangai degil tak senonoh pun macam tu juga. Datang dengan apa? Sifat tanah tadi. Kan ada tanah kita tabur je, letak biji benih terus tumbuh. Ada tanah tu kena sini letak baja, kambur baru tumbuh pokok. Itu macam itulah manusia ni, punya perangai dan sifat. Ni dan Tuan-Tuan Muzi. Anyway, bayangkan jalan. Saya dengar cerita dia pergi belajar tu, saya menangis. Sebab kita naik flight, turun kan, muncik-muncik perut minum air kan. Ada orang ajar pula, bila dekat stewardess tu kan, minta air sebotol pun dia bagi. Ya sebenarnya, kalau dia nak bagi air kan, cakap dengan dia, saya nak 1 tin, dia bagi. Kan dia biasa dia tuang dalam gelas kan, dia bagi kan. Minta 1 tin dia bagi. Ada kita tu minta sebotol, bagi. Kan, macam tu lagi, kemung-kemung perut minum air. Kan, kawan ni dia cerita dengan saya di jalan kan. Untuk sampai dari sini, bapak dia mati. Bapak dia tinggalkan dia sikit je duit. Tapi ketika tu, antara benda pesanan bapak dia sebelum mati, bapak dia kata pergi belajar. So dia pergi, bawa dia, keluarga dia kata tak payah pergilah dan sebagainya. Saya simpan gambar dia dalam satu buku kitab saya. Dia bagi gambar. Tinggal tu saya terlupa nak buat. Ada lagi gambar dalam buku. Kalau saya tunjuk gambar dia naik basikal BMX. Serius ni cerita betul ni. Budak ni dia jalan kaki masuk Nigeria. Dia pusing tu, bayangkan. Daripada sini ke sini jalan, singgah, tumpang kereta orang. Dia kata minum air lopak tu biasalah. Dah tak ada minuman, air lopak tu dia minum. Air lopak tu berjalan tu minum untuk dahaga mulut. Tak sampai tahun, berbulan je. Berbulan-bulan je lah. Tapi anyway dia akhirnya sampai ke ni. Dia cerita lah, pernah sekali stranded, duduk dalam surau dalam satu masjid, duduk diam. Tiba-tiba datang orang tepuk belakang badan dia. Dia kata, "Kau nak pergi belajar dia kata, orang tu kata. Dia angguk. Orang tu ambil duit, poket keluar bagi duit dia. Dia tak minta pun. Mereka dengar kisah dia nangis lah. Kalau dia kata, kalau dia cerita balik kan, boleh terjemah balik, dengar kisah dia belajar. Kita belajar ni dengan aircon lagi, free pula tu. Malas aku gila, aku geram betul budak. Kan lah, serius lah. Kau dengar cerita dia, kita ni amat-amatlah mewah. Amat-amatlah mewah. Dia kan, dia sanggup datang sampai tu. Saya sampai di Sudan tu, dia dah habis markas lurah, masuk tahun 1. Dia kawan saya lah, datang bilik dan sebagainya, sembang-sembang. Budak dia kecil. Cerita sembang gitulah. Jadi budak dia amat baik. Even ada kawan tu pinjamkan duit kan, $2 kot ke $1.5. Dia nak pergi haji. Kawan tu pergi tinggalkan negeri Sudan. Dia hantar balik duit tu pakai orang. Dia jumpa orang pergi umrah, dia jumpa orang minta orang tu hantar pada kawan tu. Sampai. Kawan tu kata kalau ada, kalau tak ada sudah. Dia sampaikan juga. Kalau kita lantaklah, alhamdulillah rezeki kan. Tak, seriously. Dengan susah payah dia. Tapi cerita, bayangkanlah macam tu jalan. So kita kat Malaysia ni tak nampak sangat tau jalan. So nak macam Nabi kata, bangun pagi, keluar awal. So keluar awal boleh.
Kan section 8 Kota Damansara, masjid section apa, dengan section 6 tu. Sampai, apa tak sampai lah. Dari sini pergi Masjid Ufran, tak sampai. Keluar awal, jalan kaki. Sampailah. Tapi keluar lewat. Sempat lagi. Okey, sempat lagi. Sempat lagi. Itu yang masalah tak sampai tu. Kan sampai orang tu masih Allahu Akbar. Itu masalah dia. Okey. Wa masya, dia berjalan, walam yarkab, tapi dia tak menunggang. Wadana minal imam, dan dia pergi dekat dengan imam. Wastama'a, dan dia mendengar. Walam yalghu, dia tak lara, tak unek-unekan. Lara ni sama ada dia bersembang dengan orang atau dia main batu. Tahu zaman tu main batu. Kat tanah tu kan kreh. Pernah tengok orang main kapet? Budak kecil saya faham lah, orang tua buat pun ada. Krek. Dia tarik kan. Ada buat tic-tac-toe. Dia buat kedai tu, dia main sendiri seorang-seorang. Kan imam tengah khutbah dia main. Ni nak kena tu. Dia main SMS tu lagi tak senonoh lah. Tapi cerita dia walam yalghu, dia tak lara. Tak lalai, tak ada sekian tengok kipas cantik ke tidak. Ni boleh letak kamu aku chandelier ni. Tak, jangan. Dia tak ada, tak lara. Maksud Nabi kata. Nabi kata kana, jadilah. Bikulli khutwatin, dengan setiap langkah dia jalan tadi, ajru sanah, pahala setahun. Pahala setahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala setahun apa? Sepanjang setahun tadi berpuasa, dan sepanjang tahun tadi qiyam malam. Satu langkah. Kalau daripada sini ke Masjid Ufran, agak berapa banyak langkah? Saya lupa kira lah. Saya dah Ada banyak kira-kira. Seriously. Besar pahala dia, tapi apa ramai yang kejar. Okeylah kalau kita tayar golek lah, golek tayar pun kecil lah. Satu golek tekan tayar tadi. Nabi letakkan syarat tadi. Mana? Yelah, kod dia kata nak naik jugalah. Kita tukar daripada langkah kaki kepada golek dengan tayar. Tapi faham tak? Nabi letakkan garis panduan kat sini. Barang siapa mandi, basuh kepala dan mandi pada hari Jumaat, bangun awal dan keluar awal, berjalan, tidak menunggang, mendekat pada imam, mendengar, tidak lara. Lalu untuk dia setiap langkah dia yang dilangkahkan adalah pahala setahun. Apa? Pahala puasa sepanjang tahun berkenaan dan pahala bangun malam sepanjang berkenaan. Jadi, kalau macam siapa-siapa yang ada suami, suruh suami buat benda ni. Bang keluar cepat. Bukan bang jangan keluar dulu. Jadi perempuan lah. Yang lelaki yang keluar sendiri, dia takkan nak kena ajar lagi. Dan Nabi ajar, dengarlah. Okey, baik. Wa hadzal hadis lahu turukun wa alfaz. Dan hadis ini mempunyai jalan-jalan periwayatan yang banyak dan lafaz-lafaz yang lain, yang berbagai. Wa qad akhrajahu ahlus sunan al-arba'ah wa hasanahu Tirmizi, dan dikeluarkan hadis ini oleh ahli sunan yang arba'ah. Apa? Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. 4 tu. Bila sebut 4, tu 4 orang tu. Kalau sebut sahihain, Bukhari Muslim. Kalau kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Ahmad tak masuk. Tak masuk. Tapi kalau sebut muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim, Ahmad. Sebenarnya. Tapi orang kata muttafaqun alaih, dia ingatkan Bukhari, Muslim je. Tak, Bukhari, Muslim dan Ahmad. Dia khususan untuk apa? Dia macam ni, kedudukan hadis tadi makin ramai diriwayatkan oleh ahli sunan tadi. Apalagi kalau kita Bukhari, Muslim, dia punya authenticity itu makin kuat. Mana disepakati oleh ramai di kalangan ahli hadis bahawa ia adalah hadis yang kuat. Maksud dia dipegang tu, dan makin ramai makin kuat. Tapi kesahihan tetap balik kepada tajuk 5 perkara. Sanad bercantum, perawi dia adil, mana saksama, tidak melakukan dosa besar, tak berterusan dosa kecil, tak buat perkara merosakkan maruah, dhabit, kuat hafalan, hadis tu tak ada syuzuz, tak bertentangan hadis lebih kuat daripada dia, hadis tak ada ilal, tak ada illah, tak ada sebarang kesihatan tersembunyi. Cukup syarat tadi, walaupun seorang riwayatkan jalan. Tapi kita bincangkan sekarang kalau ramai, lagilah kuat. Makin ramai clarification daripada sahabat Nabi SAW, maka lagi kuat. Okey. Wa an Abi Hurairah, dan daripada Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kes yang abang tanya tadi. Okey. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati. Barang siapa mandi pada hari Jumaat, mandi junub. Yang ini kenapa orang Melayu kita malam ni sunat. Saya tak faham. Kecil-kecil kan, datang mana? Rupanya datang daripada hadis ni. Hadis ni kata barang siapa mandi pada hari Jumaat, mandi junub.
So maksudnya takkan mandi junub kau pergi berenang mandi junub. Kan mestilah buat benda yang kita berkaitan tajuk hubungan suami isteri. So jadi diorang anggap bahawa ini adalah hari sunat. Dan bahkan hadis ini menjadi sandaran kepada malam Jumaat bukan malam untuk orang tu buat ibadat baca Quran khas, surah khas atau zikir khas. Bahkan malam Jumaat adalah malam untuk orang tu bukan buat ibadat. Tak yang khususkan malam Jumaat untuk qiyam. Maksudnya bila hadis ni menyokonglah, maksudnya kalau dia kata orang tu sibuk dengan apa buat hubungan isteri, takkan sibuk semayang malam pula. Dan semayang malam kena junub pula. Mana boleh junub semayang malam? Faham? Tak faham? Angguk. Faham? Angguk je. Okey. Jadi maksud dia benda ni pasal pengertian ini bahawa hadis Sahih Muslim yang lain. Nabi larang dikhususkan malam Jumaat dengan qiyam, siang Jumaat dengan siam. Pasal hari Jumaat hari kebesaran Islam, tetapi bukan hari untuk ibadat khusus. Ada fadilat berkenaan dengan selawat, ada fadilat berkenaan dengan hadiri Jumaat, ada fadilat berkenaan bersihkan diri untuk hari Jumaat, tetapi tak ada fadilat berkenaan dengan kena solat khas selain Jumaat atau zikir khas selain Jumaat. Tak ada. Maka tak ada timur tajuk. Bahkan dalam konteks ini hatta berkenaan dengan tajuk asal Yasin ke Kahfi ke dan sebagainya dipercanggahkan besar oleh para ulama. Bahkan Kahfi sendiri dipercanggahkan, dihasankan oleh Syekh Albani, tapi ramai di kalangan anak murid Syekh Albani sendiri yang ulama-ulama muhaddis daripada Mesir dan sebagainya mengatakan dia tidak sunnah. Tapi macam Syekh bin Baz, bin Utsaimin dan lain-lain, termasuk Syekh Albani sendiri mengatakan ia adalah hasan. Jadi ini kita percanggahan timbul di situ. Pasal memang malam Jumaat tadi kalau berdasar hadis ni bukan malam untuk ibadat. Bukan malam untuk ibadat. Malam untuk Hamda? Ngajar orang tua tu masalah dia. Okey. Okey dia. Jadi maksudnya pasal hadis ni datang dengan pengertian itu. Pasal dia malam tadi bukan malam untuk kita kata buat ibadat, jauh dari bini. Pergi. Syuh. Abang nak baca Quran ni. Itu kan ayat dia. Pasal dekat sini Nabi kata barang siapa mandi, mari kertas salah yaumal jumu'ati waslal janabah. Barang siapa mandi hari Jumaat, mandi junub. Ini yang bawa kepada pengertian malam tu juga malam selawat. Kan duduk bawa majlis selawat gendang pun salah juga. Gelak dah. Betul lah ni orang beritahu. Kan 3-4 jam dia habis kat situ. Pergi pegang bini, pegang gendang benda tu. Jangan buat benda berkenaan sepatutnya. Sebab dia kena pergi duduk dengan isteri dia. Sebab untuk menjadikan dia bangun pagi dalam keadaan junub, dia kena duduk dengan bini, bukan duduk dengan gendang. Tahu? Okey, gendang takkan jadikan anda junub. Thumma raha. Kemudian dia pergi. Dan dia pergi faka'annama qarraba badanah. Mana dia bangun pagi junub, kemudian dia pergi Jumaat. Dalam satu riwayat datang the first hour. Ini yang kita kata datang dalam hadis Nabi. Sebenarnya pembahagian siang pada 12 jam. Hari itu sehari itu 24 jam. Nabi SAW sendiri yang bagikan. Pasal Nabi kata start nanti saya tunjukkan macam mana pukul apa. Okey. Mana dia datang pergi ke masjid, sumaraha faka'annama qarraba badanah. Maka seolah dia apa? Telah mengorbankan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah. Bersiapa pergi pada jam yang kedua. Faka'annama qarraba baqarah. Maka seolah-olah dia mengorbankan seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah. Dan bersiapa pergi pada jam yang ketiga. Faka'annama qarraba kabshan. Maka seolah dia mengorbankan seekor biri-biri akran yang bertanduk. Okey. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah. Bersiapa pergi pada jam yang keempat. Faka'annama qarraba dajajah. Maka seolah dia mengorbankan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati. Bersiapa yang pergi pada jam yang kelima. Faka'annama qarraba baydatan. Maka seolah dia mengorbankan sebiji telur. Okey. Kalau kita perhatikan balik. Ini sekarang zaman kita ni jam pukul 1:30 baru masuk Zuhur. Ini selepas daripada dikedepankan semenanjung tanah Malaysia ikut Sabah Sarawak. Originally time kita ni tolak 1 jam. Tahun 86. Siapa tahu angkat tangan? Serius. Yang baru lahir tak tahulah. Yang lahir lama tua tahu. Okey. Yang muda-muda ataupun yang perasan muda akan kata tak tahu. Okey. Dia setengah 1 jam. 1 hour. Pasal dia kita dekat garisan tengah. Memang dekat, kita dekat. Sabah Sarawak kita dekat. Dia akan ke depan. Kalau kita tolak kan, sejam. Maksudnya kalau kita masuk waktu sekarang ni sepatutnya tolak sejam, 12.30 lah. Kalau kita pergi Mekah memang waktu jam dia kita tengah hari pukul apa? 12.30, 12 suku. Bukan pukul 1. Okey, waktu Zuhur dia. Okey, tengok. Kalau kita patah balik subuh kan dalam pukul 5 lebih kan, kita tolak matahari mula naik. Syuruk kan dalam pukul 6 kan. Jam first hour. Okey, Nabi kata barang siapa lepas mandi-mandi, dia pergi masjid. Maka terus seperti dapat mengorbankan seekor unta. Jam yang kedua,
Itu pukul apa? Pukul 8. 7 dia keluar. Lepas tu pukul 7 dia keluar. Tu jam pertama, the first hour. Okay, jam kedua pukul 8. Maksudnya dia pergi pukul 8. Dan lepas dia siap dia pergi pukul 8. Maka seolah dia mengorbankan seekor lembu. Jam yang ketiga, itu pukul apa? 9. Seolah dia korbankan seekor kambing. Jam yang ke-4, itu pukul 10. 10. Kan kita patah balik 1, 2, 3, 4, 5, 10 Maka seolah dia mengorbankan seekor ayam. Jam yang ke-5, itu pukul 11. Maka seolah dia mengorbankan seekor apa? Sebiji telur. Lepas tu, masa dia 6 jam tu. 1, 2, 3. Itu kat Afrika ada budak pakai jam terbalik tu. Jam tu pukul 1, dia pukul 7. Kan dia pukul 7 pagi kita tu pukul 1. 8, 9, 10 dia macam tu jam dia. Pagi. Dia ikut hadis ni sebenarnya. So daripada hadis ni memang kita 12 jam. Mana 6 jam pada awal tengah siang, 6 jam lagi lepas tu, dan malam ada lagi 6 jam. Bahkan Nabi bagikan malam pada apa? Sepertiga. Kan Nabi kata sepertiga akhir malam. So kalau kita pecahkan sepertiga, kita pecah lagi 2, dapat 6 lah. Nampak tak pembahagian Nabi SAW dalam perkara ni, jam. Jadi, dan dia kata fa'idha kharajal imam, bila keluar saja imam, hadaratil malaikatu yastami'una dzikr, akan hadirlah para malaikat mendengar apa? Peringatan. So tak akan ditulislah lagi pahala. Hadir solat tadi terlepaskan tanggungan, tapi tidak lagi untuk menghimpunkan ganjaran. Kita sampai pukul 11. Kita solat pukul 1. Tak, ini kita bincangkan sekarang. Kalau sekarang ni kita ke depan kan 1 jam. Pasal pukul 7 kita tak lagi. Pukul 8 bagi 1. Ya, saya. Kalau kita duduk dekat Sabah Sarawak, timing ni masih valid. 7, 8, 9, 10 memang pembahagian tadi. Dia jam 7 tu jam 1. Jam 8 tu jam 2. Jam 9 tu 3. 10 tu 4, 11 tu 5, 12 tu 6 lah. Di mana waktu yang mana imam akan datang, hadir, bagi salam saja, malaikat pun tutup buku. Tak lagi dah salin. Tapi janganlah pula lepas tu sia-sialah aku pergi datang. Tak, tetap wajib kat atas lelaki hadir masa sembahyang Jumaat. Tak boleh tak hadir pula. Orang kerja kadang-kadang susah juga. Tak, dia macam ni, dia kena fikirkan berkenaan dengan masalah niat. Kalau dia kata orang tu tertinggal, terlambat, hati dia daripada pagi lagi dah tergaruk-garuk nak pergi tapi tak boleh pergi, itu Allah Ta'ala tahu niat kita. Yang sebab itu kita kata kadang-kadang memang kita nak pergi tapi tertahan dengan tugasan dan sebagainya, macam kerja security guard atau polis trafik dan sebagainya. Jangan kata pula macam apalah kerajaan tak bagi mereka ni semayang dulu. Yang kadang semayang kan siapa jaga jalan? Jalan jaga jalan. Tak boleh macam tu. Pasal ini kita kata ada pekerjaan yang diizinkan. Macam doktor bedah orang. Kan, doktor pergi semayang Jumaat. Kan, perut orang tu terbelah dah. Jantung tergantung sini, paru kat sini. Tu doktor mana? Doktor semayang Jumaat. Oh ya ke? Ni apa pasal ni? Pakailah support je. Tak boleh lah macam tu. Ada pekerjaan yang boleh dilaksanakan, macam tu dilaksanakan. Mana dalam Islam kita kata benda tu ada rukhsah, kelonggaran bagi orang-orang tertentu yang kerja dia tadi melibatkan perkara-perkara yang tadi macam jaga sempadan. Kan, jaga sempadan kan. Dia pergi semayang Jumaat nanti musuh masuk. Kan jahanam lah pertahanan negara. Tu konteks yang kena jaga sikit. Kecil-kecil tu saya pun tengok kata, semayang tak semayang Jumaat polis ni trafik ni. Kecil-kecil tak tahu benda kan. Sekadar besar kata bodohnya aku cakap macam tu. Kan? Tak pasal betul, salah lah. Pasal dia ada benda yang alasan. Logik atau tidak. Kalau dia kata sekarang para ulama kata kalau itu berhenti kerja lain dia kata. Ada macam tu yang agak drastik. Pasal dia kata man taraka syai'an lillah, kerana Nabi sabda barang siapa tinggal satu benda kerana Allah Taala, awadallahu khairan minhu, Allah Taala ganti untuk dia baik-baik daripada apa yang dia tinggalkan. So jadi konteks tadi cubalah usahakan dan sebagainya. Bahkan di Malaysia ni ada peraturan yang sepatutnya diikuti. Antaranya masalah timing waktu sembahyang sebagainya diizinkan untuk orang tu solat. Kalau benda tu boleh buat pengaduan sebenarnya. Boleh ada polis. Kalau sekiranya bajikan tak beri waktu solat, buat aduan. Memang akan ditindakan. Ya, sejauh mana tengok pula bos kita tu punya link pula. Kalau bos kita kenal orang lagi tinggi, lagi power, kalah lah kita. Kan? Tapi yang pancit kata kita dia dah lah. Ya buat dia tak senonoh. Tak dapat tak ada hal. Qadarallahu masya'a fa'ala, Allah tentukan apa dia nak dan dia buat. Faham Baik, kita berhenti kat sini, nanti kita bincang berkenaan dengan pembersihan diri lagi dalam tentang pada hari Jumaat dan kepada keluar Jumaat. Okey, baik. Wallahu a'lam.